Allah wabarakatuh. Saya akan kongsikan. Jangan lupa subscribe Kiranau Studio. Saya akan kongsikan pendekatan flipped learning dalam pengajaran abad ke-21 mampu menarik minat pelajar. Ya, dia ditulis pada 21 hari bulan Oktober 2020. Ya. Mari kita lihat di sini. Ini pilihan guru lah. Okay, pendekatan abad ke-21 ataupun PA ke-21 melalui flipped learning menjadi pilihan para guru kerana teknik ini menyeronokkan dan mampu itu dia poin, menarik perhatian murid untuk memberi tumpuan penuh dalam pengajaran selain penyampaian ilmu yang lebih mudah. Penyampaian ilmu yang lebih mudah dan efektif. Itu dia punya kunci. Menurut Guru Cemerlang Hifz Al-Quran SMK Sekolah Menengah Perusahaan Agama Kedah Ustaz Ismail Saleh, flipped learning adalah pendekatan pedagogi pengajaran abad ke-21. PA ke-21 mengikut model pengajaran inquiry yang diperkenalkan oleh Joseph Squibb pada tahun 1960. Kita teruskan lagi ya. Dalam bahasa yang mudah, guru membekalkan tugasan rumah. Apakah dia flipped learning ini? Yaitu guru memberikan tugasan ataupun kerja rumah kepada murid seperti membuat pembacaan awal sesuatu topik dalam buku teks. Macam biasanya guru, okey, tolong baca bab ini. Biasanya begituan. Ataupun menonton video. Video maknanya banyak dalam YouTube. Ataupun membuat peta minda, masukkan ajaran murid, dan menjawab soalan kuis online supaya setiap murid dapat mengetahui pengetahuan awal setiap topik. Maknanya murid sudah buat homework berada di rumah lah. Dengan tingkatan lain pelajar membuat pembelajaran sendiri, self-regulated learning sebelum bimbingan interaktif secara dua hala dalam kelas. PDPC, PA ke-21 lah. Interaktif maknanya pembelajaran abad ke-21 dalam kelas. Di dalam kelas digunakan sepenuhnya untuk sesi perbincangan, pentaksiran dan aktiviti pengukuhan kepada pelajar secara individu seiring dengan keperluan kompetensi global. Setiap pelajar perlu menguasai kemahiran berfikir aras tinggi kehebat berdasarkan hierarkitas lebih belum oleh Laurie Anderson 19,000 lah. Di antara pendekatan pembelajaran abad ke-21 ini, pengajaran pembelajaran abad ke-21 ini yang boleh merangsang kemahiran berpikir aras tinggi dalam kelas ialah seperti 1. Role plays, think, pay, share, 3 stay, 1 stay, round table, gallery work dan sebagainya. Guru mesti nak kuasai ini. Ramai guru mungkin sudah membuat planning dengan meminta pelajar membaca teks di luar kelas, menonton video ataupun menyaksikan tugasan. Tetapi untuk melibatkan dalam flipped learning, guru mesti mengikut 4 elemen utama. Yang pertama, flexible environment, yaitu guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang fleksibel di mana guru memberi ruang kepada pelajar secara bebas mengumpul maklumat dan meneroka ilmu di luar kelas tanpa batasan masa dan di mana saja. Selepas itu guru berperanan membimbing aktiviti kumpulan dan individu, seterusnya memberikan pengukuhan dengan suasana pembelajaran yang dinamik. Yang kedua apa? Learning culture. Guru, apa maksudnya ini? Guru hendaklah menukarkan pengajaran kaedah tradisional. PDP tradisional itu diubah yaitu yang berpusatkan kepada guru, di mana guru adalah sumber maklumat utama dengan mengalihkan peranan kepada pendekatan berpusatkan kepada pelajar, di mana pelajar bertindak sebagai pengajar, murid yang mengajar dan murid yang membimbing, dan guru sebagai fasih di sini. Oleh itu, setiap arahan mestilah jelas dan mengikut tahap keupayaan murid pelajar untuk mencari maklumat di luar kelas. Ini paham. Waktu dalam kelas dikhaskan untuk menerangkan topik dengan lebih mendalam dan mewujudkan peluang pembelajaran yang dinamik. Hasilnya, pelajar terlibat secara aktif dalam penerokan ilmu dan pembelajaran pelajar akan lebih bermakna. Itu yang kita mau, yang lebih bermakna itu. Yang ketiga, intentional content, yaitu guru menentukan dan memberikan bahan pengajaran yang bersesuaian untuk diterokai oleh pelajar di luar bilik belajar sebelum masuk ke kelas
bagi menyediakan pelajar memahami konsep asas. Konsep asas mesti kena ketahui lah. Setiap topik pengajaran dan mengikut tahap pelajar keupayaan pelajar. Mengikut keupayaan belajar. Kalau lah, boleh BC, murid BC dengan DE. Guru perlu memaksimumkan waktu kelas untuk mengadaptasi kaedah pembelajaran aktif yang berpersetiaan pelajar. Yang keempat, professional educator. Jadi guru selaku pembimbing saja di sini. Utama perlu membuat penilaian berterusan, merekod data dan memberi maklum balas yang sesuai kepada pelajar. Selain menerima kritikan yang membina secara profesional, guru juga berperanan membuat PLC, Professional Learning Community, untuk membuat perbincangan bersama guru lain demi menambah baik amalan pengajaran ini. Ini bagus ini. Di antara kelebihan flip learning ini, yaitu satu, mempersiapkan pelajar kepada pengetahuan asas sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas, pelajar sudah dibagi pendedahan awal. Yang kedua, pelajar dapat berinteraksi dan berkolaborasi secara aktif. Dua hal bersama rakan dan guru, di mana guru berperanan sebagai pembimbing VC, kerana tugas mengajar boleh diambil alih oleh pelajar, dan menonton video guru. Dengan menonton video guru sebelum kelas bermula berbeza dengan pendekatan kelas secara tradisional ini, yang lebih kepada pengajaran sahlah. Ini kerana pelajar bebas untuk eksplor dan belajar secara kendiri di mana-mana sahaja berdasarkan kemampuan pelajar tersebut. Faham kan? Yang ketiga, kelebihan dia ialah pendekatan ini memberikan lebih banyak masa guru untuk membimbing pelajar dalam aktiviti inquiry dan penyelesaian masalah inquiry based and project based learning, yang dapat mengukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi murid. Guru dia akan lebih kepada pemikiran berfikir aras tinggi murid lah, pelajar, serta membolehkan guru melaksanakan pentaksiran bilik darjah dengan lebih efektif. Kan yang keempat, kelebihan dia untuk flip learning ini adalah berupaya membantu mereka untuk menjadi seorang yang berdikari dalam pembelajaran, seterusnya dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari itu di luar bilik darjah. Itu yang kita mau. Dibelajar di kelas, kemudian apa yang dia buat, apa yang punya dia akan buat di luar bilik darjah. Itu yang sebenarnya perlu itu. Yang kelima, untuk flip learning ini juga ialah menggalakkan independent learning di rumah dan collaborative learning dalam kelas. Kan membolehkan murid ini dia boleh belajar macam-macam di luar rumah, di luar kelas, dan juga di dalam kelas dia boleh bagi idea. Yang keenam, meningkatkan keupayaan murid untuk bekerja secara individu. Secara bekerjasama lah, bekerja dengan individu, secara individu. Dia rajin bekerjasama. Yang ketujuh, pelajar dapat mengoptimumkan platform media massa seperti WhatsApp, boleh, YouTube dan Instagram ke arah pembelajaran selain hanya bersosial. Beberapa yang menggunakan benda-benda begini kan, WhatsApp untuk apa? Sosial saja, tidak, dia gunakan untuk PDP, untuk belajar. Yang ke-8, guru dapat menumpukan perhatian yang lebih kepada murid yang kurang memahami setiap topik pengajaran. Guru dapat menumpukan perhatian kepada murid yang memerlukan. 9, hasil pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Di samping hasil pembelajaran akan tercapai dengan lebih efektif dan menyeronokkan. Benda ini seronok, sebab murid yang akan mengajar, murid yang belajar, dan guru sekadar VC. Okey, jadi saya rasa itu saja. Selamat mengaplikasikan pendekatan flip learning dalam PDBC Guru. Okey, terima kasih.